Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okay, first of all, saya kena minta maaf dekat Telegram Gambler Saham, yang siapa yang biasa aktif kat situ. Dengan DBS channel chatting juga, alert tak masuk. Alert tak masuk tu saya tak boleh nak buat apa. Dia ada crash. Crash dekat alert tu, saya nak set up balik tak boleh. Kalau yang GBS memang saya tak masuk sangat. This few weeks memang saya tak aktif. Saya tak aktif, saya tak trade semua. Saya terlibat dengan kemalangan, accident. So memang saya tak trade lah. Dan memang sebulan dua ni memang saya, kebanyakan saya berada di mata tempat lah. Saya dalam perjalanan ke sini ke sana. So saya jarang tengok laptop. Okay, belum betul-betul dah hadap dekat rumah kan. Belum betul-betul boleh buka laptop tengok kat rumah ni. Ni kalau ada kesempatan ni bolehlah saya buat review sekejap. Okey. Saya minta maaf lah kalau kata kenapalah Syed tak ada je alert keluar ke, tak ada update chatting tu. Memang saya tak trade. Memang saya tak trade, so saya tak ada apa nak update sangat. Dari segi indeks pun saya rasa indeks tak berapa nak comel. Tapi macam mana pun, walaupun indeks Jurnam bawah 1600 tu, memang kita tahu dia dah stop jatuh-jatuh tu, tapi still ada counter yang menyelah. Setiap hari mesti ada peluang. Walaupun merah macam mana sekalipun, kita bagi fokus counter yang hijau. Itu perkara biasalah kalau orang yang intraday ataupun scalping, dia akan fokus counter-counter hijau lah. Okay? Tapi kalau untuk yang swing semua tu, memang kalau kata indeks tak okey, pasaran ada macam-macam isu, catalyst tak menarik semua, okay, sentimen tak menarik, elakkanlah trade. Okay? Elakkanlah trade, sebab walaupun kita dah buat kajian dengan mantap okay, kajian dengan mantap maksudnya kita dah prepare, kita dah tengok lah zoom daripada monthly, weekly, daily, semua kita dah kaji, tengok comel, cantik. So kita dah buat trading plan semua cantik, tapi disebabkan sentimen tak cantik, tetap tak jadi, tetap mereput rugi. Okay, background bising sikit ya. Background bising. Tak apalah. Okay, kita teruskan. Saya nak bercakap susah sikit. Tak boleh nak fokus. Kalau tak boleh nak fokus dalam trade, memang saya tak trade lah. Nak trade ni kita kena fokus. Tak kisahlah intraday ke you swing or whatsoever, you have to focus lah. Okay? Kalau you swing pun kata weekly, monthly nak swing kan, tetaplah you kena fokus study dulu. Kenapa you nak masuk counter tu, tetap kena study. Okay, kita teruslah ke Saipak ni. Saipak ni counter yang masuk dalam volume in. Okay, 15 minit terakhir tu, 15 minit to 30 minutes Friday tu yang volume masuk. Okay, so counter ni Saipak salah satunya. Kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok weekly, dia overall still downtrend. Candle dia ni solid, bearish engulfing. Dia bagi kat kita sebiji macam ni. Tanda macam nak jurnal lah kan. Okay, kita tengok daily, ada stopper sideway, kolam cantik besar. So kalau macam ni, swing tak sesuai. Kalau kata kita nak ni maksudnya very short term, macam nak cakap 2-3 hari. Kalau katalah dia esok kata ni dia ada stopper kan, dia turun, candle kecil mengecil di bawah. So start buat doji. Apa ni nama saya dah lupa nama doji ni, nanti google balik. Dia Greystone ke apakah, saya tak kisahlah. Ini type of doji ni dia indecision. Selalunya kalau kat bawah, dia dah start nak buat turnaround naik ke atas, dia nak reversal up. Tapi kalau dia di atas, dia nak reversal down. Ini tanda-tanda awal. Dia nak buat sideway dan dia perlukan confirmation candle. So kena ada satu bullish candle yang makan 2 candle sebelum untuk petanda dia nak buat reversal lah. Okay, kalau kita tengok kat Stoch RSI, yang ni memang ada berlakunya cross. Okay, cross up. Okay, kita tahu kalau cross up tu maksudnya bullish. Starting to bullish lah, start nak menghijau, tapi terlampau sikit. Walaupun dia macam dia stop. Kalau kita takut, kita kan setiap apa kita nak trade, kita kena fikir risiko dulu. Kita takut dia tak betul-betul naik lagi. Kalau selalunya Stoch cross up ni, saya tengok dia above 20 ya. Ni baru dah dekat dalam 6 macam tu Atas ni dekat 20 macam tu, kira okey dah sikit. Dia dah naik ke atas ni.
Okay, sama juga kena ada confirmation dulu. Dia next lagi satu ke candle kat sini. Stoch naik atas 20. Cross up biru, cross up merah atas 20. Okey lah. Itu maybe boleh diconsider sebagai reversal up daripada bawah. Ataupun kita panggil buy on dip lah. Okay. Dia dah junam. Sideways ni buy on dip lah. Kalau buy on breakout, kita buat tanda sekejap setup. Buy on breakout. Buy on breakout kan. Buy on breakout. Okay, ni dia pun macam junang yang sangat curam. Okay, sebabkan dia besar ni payah nak lukis, kita tengok 4 hours. Mungkin lebih mudah nampak. Okay, 4 hours better lah. Candle. So time frame ni kita kena adjust ikut kesesuaian. Kalau kita tak boleh nak lukis dekat dekat one day, kita tengoklah time frame kecil lagi. Nampak sikit nak buat garisan. So macam mana dia nak kena ni? Dia kena ada candle hijau melepasi downtrend line ni, DTL downtrend line. Okey. Kita buat kotak sideways. Area mana kotak sideways dia? Ini sideways. So kena breakout atas ni. Itu buy on breakout. Okay, buy on breakout. Dia pecah Sini satu downtrend. Kalau dia sambung, dia akan sambung ke bawah, turun balik lah. Turun ni, dia main jatuh balik ke bawah. Sekarang ni dia buat sideways. Dia belum, boleh lah kita kata dia melepasi downtrend ni, tapi tak betul-betul naik. Ni still sideways. Sideways kena dia breakout atas ni, atas 440. Barulah kita boleh consider. Lagi satu, kita tengok MA5 ke at least, MA5 ke, MA7 ke, candle naik atas MA7 ke. Tak kisah. Dia dari segi moving average ni ataupun exponential moving average ke apa-apalah Yang ni sebagai kita punya reference je. Kita nak tengok average, selalunya price dia melepasi 7 hari atau 5 hari ke candle. Kalau ni 4 hours, setiap candle ni adalah 4 hours. So average, kalau kita buat moving average contoh katalah yang ni adalah 5, so moving average dia 5 candle 4 hours 5 candle. So ni average dia dekat sini. Contoh. Okay, so candle kena naik atas moving average yang merah ni, baru kita consider at least kita rasa harga tu dah price start to get up lah. Dah nak rise dah, harga tu dah nak naik. Okay, lepas tu yang kita tengok selalu biru, merah cross up kuning dulu. So terus kena traffic light, merah cross up kuning, dan cross up hijau. So cantik buat cross traffic light. So senang traffic light. Tunjuk contoh. Jadi kita nak tunjuk daripada bawah macam ni dia cross up. Okay. So harga bila kita tengok ni macam dia turun ni dia turun. Sini lebih jelas Harga turun. Lepas tu harga naik di atas line merah. Line merah ni ikut suka nak guna EMA 5 ke, EMA 7 ke. Tapi dah start EMA 7, buat EMA 7 dah lah. Kalau dah EMA 5 lah. Untuk counter tu, contoh. Kalau counter lain kita guna EMA 9 ke, terpulang. EMA ni menentukan average berapa kita nak guna. Kalau EMA 5 candle. Kalau 9 candle. Average untuk 9 candle. Kalau kita guna untuk EMA 10 candle average, terpulang pada kita. Okay. Kalau biasa orang guna MA5, EMA5 nak cepat. Itu nak cepat. Scalping ke, intraday ke. Okay. Kalau yang ikut trending, EMA 10 tu 10 candle. 10 candle. So banyak sikit, maksudnya lebih kuat lah. Kalau yang cantik bullish, atas 20, MA20, EMA20. Alright. Selalu orang guna EMA21. EMA21. Bila 7 cross up EMA21 cantik, boleh swing. Selalu macam tu lah. Alright. Kalau yang trending biasa, okay, atas EMA7, harga naik atas EMA7. Ni contoh candle harga, ni candle ni price, okay, harga naik atas line merah. So starting to go up. Okay, satu lagi confirmation adalah merah cross up kuning. Okay. Nak lagi triple confirmation. Merah cross up kuning, cross up hijau. Buat traffic light dan dia terus boleh swing. Itu dikatakan bila ada susunan traffic light, insya-Allah boleh swing.
Once dia menunduk macam ni dah condong, bersedia untuk keluar. Ada di situ dead cross namanya. Okay, kat Indi kalau ada Indi. Kalau tak ada Indi, tengok price confirmation. Kalau ada candle bearish, lepas tu candle bearish seterusnya, candle seterusnya bawah. Jatuh bawah daripada candle yang bearish sebelum, keluar lah. Yang ni confirmation pula. Candle confirmation. Satu dia buat stopper. Dia buat high yellow. Ini kalau ada Indi GBS. Kalau tak ada Indi GBS, dia tak ada tulis high yellow kat sini. Kita kena set up sendiri. Okey, ini higher high. Ini high low. Okey, kita buatlah high low. Sebab apa? Low ni tak turun daripada lebih low daripada low sebelum. Low yang ni tak turun lebih rendah daripada low yang sebelum ni. So semua ni adalah ni high low. Ini pun high low. So overall dia uptrend untuk forwards. Kalau ini kita tengok daripada sini lah. Sekarang ni dah jadi kot lain lah. Saya nak tunjuk contoh je tadi. Saipat saja 2 tahun discuss supaya nak bagi faham. Nak bagi faham macam mana kita nak tengok ni. Kau confuse macam mana baca tak faham lah. Macam tu lah Kita tengok candle, kita tengok kalau nak guna indikator boleh tengok moving average. Stoch RSI tu lebih laju. RSI tu kita tengok dia cross daripada bawah. Okay, kalau dia RSI tu lampau tinggi sampai 70, 80, 90. Bismillah, berhati-hati. Dia dah overbought. Tu petanda-petanda yang kita boleh baca melalui indikator. Okey. Okey, saya nak kena cepat. Saya dah berbunyi-bunyi dah ni. Tapi saya puasa hari ni. Okey. So kita teruskan. So saya tengok dia ni. Untuk kata swing sebab weekly tak cantik. Kecuali dia break atas ni, bolehlah kita macam swing pun. Kalau tak swing tu bukan swing yang weekly sebab weekly satu candle 1 minggu kan. 1 minggu kita tengok tak cantik. So tak boleh nak swing seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dia sesuai untuk beberapa hari lah. Mungkin sehari 2 je. Kalau kata dia break up, mungkin hari ni, esok lusa dah habis. Mungkin dia sekejap je lah. Ni nampak dia nak naik. Mungkin naik sekejap je. Mungkin naik sehari. Kita pun tak pasti Tak pasti. Cuma kita tahu dia kena tunggu breakout. Kena tunggu breakout kat sini. Apa yang kita boleh kaji dekat sini? Kena breakout dekat sini sebab ini ada dia punya sideway, kotak sideway. Breakout penanda dia nak buat kenaikan yang baru. Boleh buat. So nak TP kat mana? Ada sini. Sebab sebelum ni dia test dekat sini, tengok dia jatuh. So mungkin ni akan jadi dia punya resistance. So kita masuk 445, kita nak 65. Itu swing dah. Tapi dalam keadaan market sekarang sesuai ke dia untuk swing? Jawapannya tidak. So better see money take money je sekarang. See money take money. Kecuali lah dia sehari tu naik beduk macam ni. Tapi tak rasa saipak macam tu kan. So, dia kalau counter yang memang buat perangai suka naik banyak-banyak tu, memang confirm. Adalah sedikit possibility yang dia akan buat dalam masa sehari 2. Tapi kalau candle yang kita tengok sebelum-sebelum ni pun history dia naik biasa-biasa je. So tak boleh nak expect tinggi sangat lah. Kalau dia naik je, ada untung, ambil je lah. Pasaran tak menentu. Kita tak tahu catalyst apa yang semasa nak berlaku ni. Kecuali dah confirm index dan nak uptrend, boleh swing dengan lebih berani lah. Sekarang saya pun sendiri, kalau saya tak swing lah. Saya si money take money dengan weekly dia pun tak cantik. At least weekly nampak uptrend, lah juga nak swing. Ini weekly pun macam nak mati ni. So tak adalah nak swing-swing lah. Si money take money, even dia macam naik bullish ni, so kena hati-hatilah. Ambil je lah untung berapa tu. Alright. Counter lain-lain, Pivot, Bintai, Bio Holding, Ecofirst, Jet, Siap, TM, IHH, MyEG, Axiata, IOCOP, Hatta. Ini yang last minute lah untuk hari Jumaat. Boleh kaji sendiri, buat macam style saya tadi. Macam style saya tadi, tengok dia uptrend ke downtrend ke, counter buat sideway ke, counter tengah nak naik ke, reversal ke. Tu kena faham. Kalau kita tak beli counter downtrend, kecuali terror sangat nak scalping. Itu pun nak scalping kena tengok time frame yang halus-halus. Time frame yang halus-halus. Time frame yang 5 minit macam tu. Tengok kat mana. Scalping kena cepat. Kena fokus, kena laju, mata cekap. Mampu ke tak mampu yang nak berangan. Jangan duk kata-kata nak scalping bagai counter downtrend. Kalau terror tak apa. Silalah. Asal buat duit. Kalau tak, jangan duk gatal. Sebab apa nanti takut
baru nak skapis sikit tu petang tengok Juna tak jual. Sebab tak untung lagi. Banyak cantik. Tak ada kita dalam saham ni kena fikir risiko rugi dulu. Barulah yang untung tu rezeki. Betul lah macam tim dia duk cakap selalu tu. Untung tu rugi tu pasti, untung tu rezeki. Tak semestinya kalau cross up gini dia naik. Harga kalau candle confirmation prompt dia akan naik. Tak semestinya. Probability dia betul. Yes, mungkin 70, 80 to 90% boleh jadi. Dia memang boleh naik. Tapi tak semestinya naik. Faham tak? So kena tahu risk kita dulu. Tahap kita sanggup rugi dulu. Jangan pandai nak trade. Waktu tak tahu apa Saya paling geram kalau yang main tanya nak masuk counter kat apa Esok akak masuk counter apa? Asal jalan empang je. Kalau dekat saya lempang lah. Sendiri punya duit. Takkan nak harap kat orang gaji. Kalau macam tu, kalau untung semua nak bagi duit kat saya. Kalau rugi, saya kena tanggung ke? Nak blame saya ke? Tak boleh lah macam tu. Kena ada inisiatif untuk study sendiri. Okay? Buat tengok counter sideways. Counter sideways ke? Kalau sideways kena pecah dulu. Kalau downtrend, kalau counter downtrend, kena dia bagi breakout downtrend tu. Tanda lah dia. Kalau yang paling senang saya rasa buat channel. Okay? Channel lagi senang lah. Channel lebih nampak sebab dia ada terus 3 line. Channel dia ada 3 line. Line tengah saya nampak dia punya breakout tu lebih clear. Saya prefer kenapa kat mana nak tukar ni? Sekejap. Garisan tengah tak nak hitam. Alright. So ini kalau guna channel, yang ni pun kena study, kena godek-godek, kena rajin. Saya boleh buat ni live, tapi sebab saya ada kekangan masa dan saya tak ada betul-betul hadap laptop ni. Kalau tak boleh saya buat meeting. At least guna basic. Macam mana cara nak menggunakan trading view secara basic? Kalau boleh juga buat Tak sempat, tak boleh nak cari masa untuk buat tu lagi. So sementara ni godek-godek sendiri. Cari ni kat tepi-tepi ni cari ni ambil ni saluran selari tu. Tengok dia dah dekat mana. Dia dalam trend. Kalau kata nak scalping ke, dia pecah dia punya line tengah, mungkin dia akan cari ni. Tapi tengok dia tak cari pun. Dia sideways dan terus jatuh. Sebab tu kata downtrend bahaya. Kita nak ambil chance dekat sikit dia naik ni. Tapi rugi nak tanggung banyak ni. Tapi kalau kata-kata yang uptrend, chance kita nak naik dapat untung tu tinggi. So better kita ambil kata uptrend. Ataupun kata yang tengah sideways dia break up. Kalau dia break up dia akan naik dulu. So dia turun balik. Kalau tu terlepas peluang breakout tu, buy and breakout, boleh tunggu dia turun balik. Dia test RBS. Resistance bukan support Ini dia pecah resistance. So resistance ni bukan support. Siapa yang dah berjaya beli kat sini masa breakout, okey, teruskan. Bila dah untung ambil. Siapa yang belum, tunggu dia test balik resistance bukan support ni. Dia mari balik, masuk. Gitu. Saipak lagi. Tak habis-habis saipak. Ya. Yang ni kita tengok daily. Tak function. For hours dia slow Jackson ni dah buat kajian hari apa lagi, tapi ni minggu ni baru dia nak naik itu sabar, kena sabar. Mana-mana yang kita nampak counter tu ada potensi, simpan je dulu dalam list, tengok betul-betul. Bila masa dia start breakout tu masuk je lah. Kita dah tengok dia cantik kan. Ini dia dah breakout cantik ni, dah naik banyak dah, sampai 15%. Yang ni yang kaji zaman tergaduk tu. Maksudnya dia kena cari balik dia punya resistance dekat 250. Area sini. BO. Okay, ni kita 22025 target 280. Ini zaman tergaduk punya plan, trading plan lah. So kita punya target 280 Okay, ada sini macam ni lah kita trading plan. Lukis-lukis conteng je. Masa kata conteng tak erti. Kalau conteng tak erti, pakai je lah Indi. Conteng tak erti, pakai je lah Indi.
Merah cross up kuning, buat traffic light. Ni merah kuning hijau boleh swing lagi. Atau dia buat high hello tak apa. Jangan dia buat low low. Low low nak junam. Low low junam. Low low junam. Low low junam. Tak nak low low. Kita nak high low. HL. Okey, dia buat HL tak apa. Uptrend. Alright. GC golden cross. Sideway tengah GC okey boleh perhatikan. Kalau downtrend duk GC tak boleh layan je lah. Downtrend dia GC pun menipu je lah. Sebab dia sebenarnya naik sekejap saja. Overall dia counter downtrend. Tapi sini dia dah start uptrend. Kalau dia GC cantik. Dia dah cross up untuk ke atas. GC adalah golden cross. Di mana titik-titik berhubung dan cross untuk menghasilkan ni petanda-petanda dia nak bullish lah. Petanda kita nak dapat duit lah. Golden cross. Golden ke emas. Yang ni persilangan yang orang suka. Dia cross up. Ni dia detect kat sini. Tapi belum berlaku betul-betul lagi. Bila dia betul-betul kat mana? Kena tunggu. Bersabar. Ni 5 minit. 5 minit. Nak sabar sekejap je. Ni cross kat sini. Ni. Merah, kuning, hijau cantik. Ada harga naik atas 3 ketul line ni. Berak. Dan. Ke langit dia terbang. So sekarang sideway balik. Merah dekat mana? Merah tengah cross turun bawah kuning. Kita nak merah cross up kuning. Masa kena kuning ni naik di atas merah balik. Hijau dia maintain kat sini. Maksudnya kalau bocor yang hijau ni boleh get ready untuk cut loss. Ataupun line yang hijau yang ni. Kalau dah jatuh cut loss. Itu kalau yang tak kerti nak goreng-goreng lukis-lukis. Kalau lukis-lukis tarik sini uptrend. Sini sideway. Faham tak? Yang lukis biasa. Macam ni naik atas uptrend. Macam ni duduk keras tak nampak pun naik turun sideway. Sideway apa perlu? Kena dia break out dulu atas ni 230. Mungkin dia akan cari 250, 255. Kalau dia bocor di bawah 215 dia buat apa? Mungkin dia buat downtrend. So nanti kalau dia pecah kita buat pula. Pecah ke atas kita buat pula channel uptrend. Kalau dia pecah ke bawah channel downtrend. Kalau dia gudang tu sideway tarik lagi sideway dia sampai mana. Faham tak? Lukisan simple je. Simple tapi boleh buat duit. Itu saya kalau nak trade saya kenalah melukis-lukis ke benda ke. Ada untuk saya buat asal confidence sikit nak masuk tengok apa. Macam-macam lah saya punya. Kita nak duit kot. Nak duit kena ada usaha lebih sikit lah. Tak semudah tu lah nak buat duit. Tengok market depth pun tengok juga. Banyaklah benda yang nak diperhatikan. Tapi kalau kata ilmu sikit saja, seguna je lah ilmu yang sikit yang ada. Yang penting ada ilmu. Daripada trade tak ada ilmu, apa yang kita ada tu kita guna je. Tools yang kita ada tu, ilmu yang kita ada guna je. Apply. Try, tengok. Jadi tak jadi. Try lah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2. Tengok. Hasil tak hasil. Berhasil ke tidak. Jackson kena tunggu pecah dulu. Atas 230. Baru kita tengok dia mungkin nak cari 225. 250. So kalau ni atas ni lah kita punya target kan 285. Dia masuk zone ni. Macam tu lah. Masih ada harapan. Cumanya dia tinggi naik sini. Kena tunggu breakout dulu. Sebab apa? Takut nanti dia turun ke bawah balik. Right? Dari segi volume, tengok volume cantik. Macam ada peluang naik lagi. Kita tengok weekly pula. Weekly dia tengah. Dia buat uptrend. Okay, uptrend. Dia pecah kat sini Dia breakout kat 180. Breakout. Lepas tu dia cari dia punya zone target sebelum ni. Touch sikit je. Tak berjaya nak masuk atas pun. Touch. Turun. Dia cari balik RBS nya. Dia pecah awasalnya dekat 18 sen tu. Dia cari balik. Ni ada siapa yang sempat masuk 185. Dia tak turun sampai bawah ni. Dia naik 185. Okay, macam ni. RBS tu kita boleh lah consider nego-nego sikit. 1 bit 2 bit tu boleh lah dikira. Janganlah duk tunggu je 180. Tak mari-mari. Melepas lah kita. Okay, discount sikit lah. Kalau kata dia rugi pun rugi 1 bit. Kalau dia terjatuh kita beli kat 185 jatuh 180. Baru rugi 1 bit. Tengok kalau dia untung macam mana. Macam nak dia naik sampai 280 285 macam tu lah. Kalau dia turun kita ambil dekat area 185 macam tu kan. Tapi sekarang nampak tak nak jatuh dah. Dia dah buat macam dia dah buat satu kat sini dah. Dia punya support.
Macam dia dah buat dekat sini pula. Macam kalau dia nak turun pun 20 sen. Macam payah nak dapat 185, 180 ni. Siapa yang mula-mula ni kan, masa dia naik, sampai kat sini jatuh tu, ada orang sahut balik kat sini, 180, sedap lah. Yang ni takut dia dah tak turun, tak ada peluang. So, overall nampak dia dah start nak naik. Weekly, boleh. Kita kata nampak dia ada potensi biru cross atas merah. Stick bawah kosong. Kalau nak super bullish, MACD ni kena naik atas kosong lah. Biru cross up merah ni atas kosong. Macam ni, biru cross up merah ni dia naik atas kosong, so dia akan super bullish. Dia jadilah super bullish. Tengok macam ni, boleh dan dia buat uptrend super bullish. Kalau macam ni dia cross bawah ni, dia cross bawah kosong, mesti ada. Tu buy on dip lah. Cross dekat bawah kosong tu buy on dip. Dekat sini turun paling bawah dip, buy on dip bila dah break out. Dia cross up kat situ. MACD slow sikit kan. Kalau candle confirmation, sinilah kita masuk mungkin 170 macam tu. Ini candle stopper, dia turun, dia stop kat sini. So confirm dengan candle seterusnya, tapi nampak macam wick kecil. Ni confirm yang seterusnya tetap bullish. So masuk je lah. Macam tu confirmation based on candle. Based on stock RSI, tadi kita kata apa, biru cross atas merah, atas 20. Area sini masuk. Awal sikit daripada MACD. MACD dekat sini dia cross up, tapi yang atas 20 dekat sini. Stock RSI kita akan beli dekat area sini. Dia lebih laju. MACD confirmation, so kita akan masuk kat sini. Kalau MACD kita akan masuk area sini, area RBS. Ni RBS resistant, dia become support. Area sini kita masuk. Tak kisah mana-mana pun, tapi tetap ada peluang untuk dapat rezeki lah ni. Dah dapat berapa persen dah. Okey lah. Weekly nampak boleh naik lagi. Dia sedang buat RBS yang baru, high low yang baru, dia nak naik lagi. Nampak ada potensi. Kalau dia turun sideways pun it's okay lah. By the time nanti dia akan naik balik. Cumanya sabar tak sabar je. Sebab weekly adalah satu candle satu minggu. Pergerakan dia seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau yang daily, sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau dia baru cross up sehari, maksudnya sehari terusnya naik lagi. Seterusnya 2-3 hari. Macam tu. Faham? Kalau tu sejam, candle sejam, kalau dia baru cross up dekat candle sejam, sejam yang akan datang dia akan naik lagi. Sejam akan datang dia naik lagi. Lepas tu bila sejam tu tengok candle dah cross ke bawah, nak turun ke bawah, so sejam kemudian kita expect dia turun. Kalau 15 minit, 15 minit baru cross up, biru atas merah, kolam baru nak siap, MACD baru cross up. Itu kita tanda 15 minit akan datang, kita jangka dia akan naik. Lagi 15 minit akan datang akan naik. Lepas tu bila 15 minit tu dia dah start cross balik ke bawah, ada overbought, RSI dah 70-80. Lepas tu MACD cross ke bawah, tu volcano jadi volcano. So kita expect 15 minit seterusnya dia akan turun. Ikut time frame. Kalau time frame dia macam ni, dia cross ke bawah, kita expect 15 lepas ni, maksudnya esok pagi dia sideways dulu, gedek-gedek turun naik dulu. Lepas tu dekat 1 hour kita tengok, 1 hour kita nak expect lepas kata 9-10, mungkin pukul 11 dia start naik semula, atau pukul 10 ke. Maksudnya within sejam tu ada peluang dia akan naik. Dia turun, dia akan naik balik. Kita expect macam tu lah, Jackson. Alright, YBS. YBS, saya tengok weekly dulu. Weekly ni tentang gambaran keseluruhan. Nampak dia nak buat reversal up. Dia turun, dia start reversal. Ini candle confirmation. Dia jatuh, bullish. Dekat sini boleh beli 1510. Sekarang adalah 555. Okay. Next, kita tahu dia ada satu halangan yang dia perlu atasi di area sini. 605 macam tu. Okay. So kita tengok daily pula. Tapi nampak potensi dia ada ruang untuk naik. Ini dia punya stopper dia lah. Kalau dia biaya breakout sini lah, so kita tahu dia akan cari yang atas ni, halangan seterusnya lah, dia akan cari. Right, so daily daily nampak dia baru start nak naik je pun. Nampak. Okay, kita tengok daripada stock.
Stosh cross up atau 20 dekat mana? 20. Okay, kat sini. Satu sini untuk masuk. Sini kena masuk lah. Boleh masuk kat situ. Untuk daily maksudnya swing sehari 2-3 hari. Satu candle dia bergerak ikut hari. Okay, yang ni adalah MACD cross up. Confirmation seterusnya. Selalu orang tunggu MACD. Walaupun dia memang lambat, tapi orang nak tunggu confirmation. Orang takut. Masuk awal tengok dia jatuh. Tapi siapa yang pandai buat planning, dia tengok risiko dia sikit je pun. Masuk ke sini, risiko dia kat sini je pun. Dia masuk je lah. Tengok dia naik, dia turun lagi. Dia tak ada masalah. Ataupun yang dia ni masuk candle confirmation kat sini, dia masuk. Alright. Kat sini kan. 465 dia masuk. Dia tengah naik situ sampai 495 dah berapa bit? 465, 495 berapa? 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495. Okay, 6 bit. Dah untung lah. Not bad. Okay, kalau beli kat Stosh cross up, not bad. Dapat juga 6 bit. Tapi kalau kita nak swing, kita tak tengok. Kita tak tengok 6 bit dia naik tu, kita tak ambil lagi. Kita tengok dia dah turun. Tapi dia tak kena yang lower yang ni. Kita still hold. Kita still hold. Sebab tak jatuh kepada kita punya stop loss kita. Ni tahap kita punya stop loss lah. Sini dia jatuh. So dia buat rejection kat sini. So sini kalau bocor, dia akan turun. So selagi dia tak mari sentuh dekat area sini, 430 tu, lantak situ lah. Hold je. Sebab kita dah masuk awal. Kita masuk area sini kan. 455. So 435 kat loss. Alright. So dia tak kena. So kita biar je lah. Tengok dia naik sampai mana. Dia naik boleh pergi sampai 560 tu. So next kita expect dia boleh pergi lagi. Cari area 60 sen pula. Dan seterusnya. Ni pun nampak cross up cantik. RSI acceptable 58. Bukan 70, bukan 80, bukan overbought. Adakah dia berkano? Tidak. Belum berlaku berkano. Belum overbought. So MACD dikira bullish tak? Yes. Sebab biru cross up merah. Cuma dia di bawah kosong. Super bullish je bila dia cross up atas kosong. Sekarang ni negatif kosong lah. DMI pun masih lemah ni sebab color-color ni macam ni. Kalau dia dah bertukar hijau apa semua tu, okey, kita tahu dia dah cantik lah. Alright. So YBS sangat cantik. Ada peluang. Masih ada peluang nak cari 60 sen, 605 macam tu lah. Alright. Ni nampak cantik, ada peluang. Tengok time frame kecil-kecil. Adakah dia sideways? Oh, okey, dia sideways. Mungkin time frame kecil boleh prepare untuk sahur dulu ke? Siapa yang nak masuk, teringin sangat YBS ni, okey, carilah. Dia turun sampai mana, dia reversal balik naik atas. Yang masa dia turun tu jangan ambil. Janganlah berani sangat. Okey, kita dah confident. Support kita adalah dekat area sini. Dia sentuh je, aku masuk. Berani sangat. Boleh kalau pandai kat loss. Terus dia sampai kat sini, kita terus tadah siap-siap 505. Kalau dia bocor 480, kita keluar. Kalau pandainya tu. Kalau tak, dia turun, biar dulu. Once dia dah cross balik, Stosh cross up biru atas merah, kan dia jatuh kan. Kan dia jatuh. Biru jatuh bawah merah. Okey, kalau biru jatuh bawah merah ni, biar je lah. Di masa dia jatuh, candle jatuh tu, biar harga jatuh lantak situ kat kau. Okey, biru cross up balik atas merah. Ni get ready lah untuk masuk semula. Dia masa dia jatuh, biar dulu. Bila dia start reverse balik. Dia reverse. Dia reverse naik kat atas, kita tumpang lah masuk. Kita tahu dah dekat weekly dengan daily dia cantik. Dekat time frame kecil, dia tak cantik lagi. So biarlah tak cantik tu turun dulu. One dia dah start reverse up, kita tengok kat platform orang nak masuk beli 1000 unit lah, 500, 100 hijau. Orang nak beli, kita tumpang lah sekali. Macam tu. Kalau orang nak jual-jual, kenapalah kita gatal sangat nak pergi? Tak ada. Kecuali dah cerdik sangat tahu dekat mana support. Okey. Strong support dan pandai kat loss. Masalahnya pandai kata tu strong support. Lepas tu bila dia jatuh, tak kerti nak kat loss. Lepas tu mula tu, tak jadi pun kata YBS naik. Saya tak faham lah time frame ni. Kejap daily, kejap weekly. Weekly nak tengok overall. Daily tu kita tahu satu candle sehari. Pergerakan dia sehari, 2 hari, 3 hari. Dia by hari. 15 minit kita nak cari masa untuk kita entry. Macam mana kita nak tengok adakah peluang untuk kita beli harga rendah.
Kita tahu kat daily cantik, kita tahu kat weekly cantik, tapi harga sekarang mungkin agak mahal. Adakah peluang untuk kita beli harga rendah? Kalau ada, yes. Kita tunggulah harga lebih rendah. Tunggu dia reverse balik, kita masuk. Kalau kita tengok tak ada harapan 15 minit, tengok pun cantik juga, 30 minit cantik, 1 hour cantik, semua cantik, masuk terus je lah. Faham? Tapi nak confirm tengok dekat market depth tu betul tak ada orang yang beli. Kalau orang tu tak ada minat belian, orang tak beli, harga takkan naik. Sebab apa kita nak masuk? Tengok orang masuk tak masuk. Bagilah peluang jerong-jerong ke operator orang lain beli. Dulu yang banyak duit ni beli masuk. Kita pun tumpang. Bukannya, oh aku dah confident, dia dah pakai strong support, jatuh dekat sini, saya nak masuk. Kita seorang masuk beli pun RM2,000. RM2,000 dapat open lot je. Rasa nak harap dia naik, tu kerah kat situ. Okay, kita tengok orang ada beli masuk. Weekly cantik, tengok daily cantik. Okay, kita tengok semua kita apa ikut kefahaman kita lah. Apa-apa cross ke, tak kisahlah. Biru cross merah ke apa benda naik atas, harga naik atas support ke, tak kisahlah apa benda kita faham, kita pun masuk. Sebab tengok ada orang masuk. Okay, kalau kita masuk sebab syok sendiri, kita yakin dengan kajian kita, tak gerak-gerak je nak marah orang lah. Orang tak beli, orang tak ada minat. Kenapa nak masuk? Cari counter yang ada orang minat beli. Ada minat belian. Pada ketika itu. Okay, yang trending. Counter-counter yang trending. Hari-hari ada counter trending yang lain-lain. Kita sebab tu kena fokus. Minggu ni lain, esoknya lain. Tu hari tak ada yang hari-hari benda counter sama je. Nak swing tak apa. Boleh lah abaikan tengok minggu tu. Okay, dia ni dah naik cantik. Apa yang kita plan tu jadi. Hold je selagi tak sampai stop loss. Itu kalau swing lah. Jet. Okay. Jet buat high low. High low tak cari high. Okay. Ada peluang. Ni lower low. Dia dah berjaya naik. Buat high low. Okay. Turun tapi tak jatuh daripada bawah ni. Ni turun tapi tak jatuh daripada ni. So kita expect dia akan naik lagi lah untuk weekly. Agak overbought sikit tapi overall si cantik. Daily baru golden cross. Persilangan berlaku di atas kosong, so super bullish. Okay, super bullish. Stoch RSI semua cantik. RSI tinggi sikit lah. Kena hati-hati. Tapi ada peluang. Counter overall uptrend cantik lah. Kita nak counter uptrend. Counter downtrend tak nak. Okay, yang ni ternampak cantik, weekly cantik. Kita tengok time frame kecil-kecil, 15 minit ke 30 minit ke, ada peluang tak nak masuk. Ada peluang tak beli harga murah. Nampak macam tak ada peluang. Macam dia nak cross up je kerja dia. Nampak macam tak ada peluang nak beli harga murah. RSI agak tinggi Okay, dia test line tak tu 20 candle sebelum, kat situ dia punya resistance kuat dia. Dia touch tak lepas. Mungkin ada peluang dia turun sikit. Turun dekat 385 ke. Tengok nanti dekat BWet dekat kita punya market depth, dekat kita punya CDS tu. Tengok market depth tu, BWet dia harga berapa. Kalau harga semasa adalah tinggi daripada BWet, masuk je lah. Tengok ada volume orang beli jugalah. Kalau tak ada orang minat beli, counter ni duduk tidur je keras, berat, tak payah masuk lah. Tapi overall nampak cantik. Right. Ni cantik. Ni sedia awal. Ni saya ambil 4 hours Ini okay. Biru cross up merah cantik. RSI 54. So okay, cantik, bullish. Stoch cross atas 20 kat mana? Kat sini kena masuk asalnya. Okay, ada sini masuk. Sekarang dia baru saja lepas blind pink super bullish. Okay, sini super bullish. Okay, right. Candle, okay, dia squeeze. Asal harga di atas line-line EMA ni. Okay, ada peluang. Ada peluang nak naik. Sebab harga kena duduk atas line-line ni, baru dia akan naik. Kalau harga duduk bawah, tengok harga duduk bawah, dia nak turun. Kalau harga dia break out line tengah mid BB ni, mid BB nak start super bullish, dia akan cari apa BB. Mesti dia awal cantik lah. Ada peluang dia nak naik.
Sebab dia baru saja breakout atas mid BB dan dia squeeze ni. Line-line ni semua squeeze. Once dia dah start mendongak, cantik dia akan buat naik. Dia akan buat satu uptrend. Sekarang dia tak nampak lagi uptrend yang jelas. Dia sideway, overall sideway. Overall sideway. Walaupun ni nampak tak sideway yang besar lah. Sideway yang besar ni boleh buat intraday. Sebab apa? Dia turun kat sini harga berapa? 3.365. Dia kat atas ni berapa? 3480. So banyak juga bid. Ini sideway yang besar. Ambil kat bawah, jual kat atas. So tengok yang ni adakah dia nak turun lagi. Kalau nampak tak turun tu, so kita masuk je berapa harga yang kita boleh ambil dekat area sini. TP area sini. Agak-agak lah Kalau naknya tunggu breakout, lambat lagi lah. Dia atas sideway dia besar 385. Atas kotak ni 385. Kalau nak cepat, boleh TP kat area sini ni, upper box ni. Kalau nak tunggu swing lama, kena tunggu dia breakout atas kotak, lambat lagi lah. Sini dah ada peluang untuk cari duit dekat template kecil-kecil dekat dalam kotak. Okay, overall dia sideway. Counter yang sini down, uptrend, turun buat sideway. Belum counter uptrend lah. Okay, belum lagi. Tapi ada peluang dekat ranging ni. Ni ranging lah, naik turun ni. So dia turun, kita beli, dia naik, kita jual dekat kotak. So, tintong-tintong main kat situ je lah intraday. Sampailah dia pecah tu baru boleh swing. Right. Lagi asal itu je lah yang counter. Lain-lain tu boleh tengok lah daily. Alert tu ada masalah, alert scratch. Yang study sini buat dulu uptrend, downtrend. Lepas tu kita pilih counter yang sideway yang nak breakout. Counter downtrend tu kena breakout dia punya DTL. Downtrend line, buat tarik line. Dia breakout harga naik atas downtrend line tu, boleh consider untuk beli. Dengan volume lah. Masa kita tengok dekat kalau pakai M plus tu, tengok dekat M plus orang duk beli-beli, kita tumpang sekali lah. Sebab dia dah breakout. Masa dia ada volume, why not tumpang. Lain-lain icon, saya tengok iconic pun ada orang study juga counter berpotensi. Saya tak tengok apa yang betul-betul menyelah. Saya tak fokus pun sebab saya memang tak trade untuk 2-3 minggu ni. Sebab saya ada masalah, kan saya kata tadi saya ada masalah, banyak saya kena settle. So saya tak ada di rumah, tak ada hadap laptop, tak berani kalau saya tak boleh fokus, saya tak trade. Saya tak trade. Tertambah index overall bukan bullish. Kalau market tengah bullish, tak apalah kita try masuk 2-3 ribu. Kita tak perlu nak pekaji kau sangat. Kita tengok counter bullish, nampak ada cross up apa benda je, masuk je lah. Sebab overall bullish, akan macam mana channel betul tak untung. Tapi kalau counter macam berisiko, counter pula index berisiko, kejap merah, junam je kerja dia, adalah sangat berisiko. Adalah lebih baik kita duduk tepi kalau kita tak boleh nak fokus. Okay, sebab saya memang tak boleh nak fokus lah. Saya dengan accident kereta ni apa benda, kereta pun tak ada nak gerak, terpaksa pergi pinjam kereta orang lah, apa benda lah. Macam-macam hal lah dengan report boleh apa benda tu. Itu sebenarnya lah tu, dengan saya nak kena pergi hospital gini. So banyak benda saya tak boleh nak fokus. Saya tak boleh nak fokus saham ni. So memang saya tak ada dekat dalam GBS. So minta maaf sangat-sangat. Okay, saya rasa sampai situ saja. Siapa yang still nak support, nak beli indikator GBS dan screener apa semua tu, still boleh PM saya. InsyaAllah kalau saya ada tu, saya ni lah, saya akan reply lah siapa yang PM tu. Boleh ke Telegram Geng Borak Saham. Geng Borak Saham, Telegram Geng Borak Saham. Cari saya kat sana, Syahidah @FZ. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.